Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada kali ini kita berada dalam bab 7 tingkatan 4 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Ini adalah tajuk terakhir dalam bab ini di mana untuk kali ini kita akan tengok pada 7.5 iaitu penubuhan parti politik. Sebenarnya bila cikgu menyentuh mengenai 7.5 ni sebenarnya dia akan ada macam kita kata persamaan dengan slide cikgu yang sebelum ni, di mana kita pun sebenarnya dah menyentuh mengenai tajuk ni, cuma akan berlakulah beberapa ulangan di sini. Tapi tak apalah, so kita pun dapat jugalah untuk mengingati kembali tentang parti-parti politik yang telah pun kita belajar di dalam awal tajuk ni untuk bab 7 ni. Jom bersama dengan cikgu kita tengok kepada 7.5 iaitu penubuhan parti politik. Kita akan lihat kepada kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua. Jadi antara parti-parti politik yang muncul selepas Perang Dunia Kedua ialah yang pertama, kita ada Parti Kebangsaan Melayu Melaya ataupun nama ringkasnya adalah PKMM. Dan parti PKMM ni telah ditubuhkan pada Oktober 1945. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi, kemudian ada Ishak Haji Muhammad dan juga Ahmad Bois Tamam. Ini antara pemimpin di dalam PKMM. Dan perjuangannya adalah untuk melahirkan kesedaran politik di kalangan orang Melayu dan juga menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum. Dan selain daripada itu, PKMM juga adalah untuk mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Masih ingat tak Melayu Raya ni antara gabungan antara Malaysia dengan Indonesia. Okey, itu tentang PKMM. Yang keduanya, kita tengok pula tentang Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ataupun nama ringkasnya adalah PKMS. PKMS ni telah ditubuhkan pada tahun 1946 dan pemimpinnya ialah terdiri daripada Abang Haji Zaini, kemudian Abang Haji Openg, kemudian Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Ini ada 3 orang ni antara pemimpinnya lah. Dan perjuangan dia adalah untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk menentang penyerahan Sarawak kepada British. Dan yang ketiga adalah penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak. Jadi sebelum ni namanya adalah Persatuan Melayu Sarawak atau kita kenali dia sebagai PMS. Yang kita tengok PMS ni sebenarnya telah diharamkan oleh Jepun semasa pendudukan Jepun di Sarawak. Okey, kita lihat pula yang ketiga. Yang ketiganya ialah Angkatan Pemuda Insaf ataupun API. API ni ditubuhkan pada Februari 1946 dan pemimpinnya adalah Ahmad Bois Tamam. Dan perjuangan dia, apa perjuangan API ni? Yang pertama adalah untuk menggambling tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik. So dia menggunakan tenaga pemuda-pemuda ni. Dan yang kedua ialah menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kita dah belajarkan sebelum ni kan bagaimana digunakan slogan Merdeka dengan Darah. Okey, kemudian kita lihat pula yang keempat. Yang keempatnya adalah Pergerakan Pemuda Melayu iaitu PPM. PPM ni ditubuhkan pada Mac 1946. Ini di mana ni? Kalau PPM ni, ini adalah di Sarawak. Dan pemimpinnya ialah Muhammad Sirat Yaman, Awang Rambeli, Rosli Dobi dan juga Mursyidi Siddiq. Di mana perjuangan mereka ni adalah untuk menentang penjajahan British dan juga untuk mendapatkan ataupun untuk menuntut kemerdekaan Sarawak. Jadi itu kita kata perjuangan untuk Pergerakan Pemuda Melayu iaitu dikenali juga sebagai PPM. Dan kita tengok pula kepada United Malay National Organisation iaitu UMNO. Dalam bahasa Melayu ni sebenarnya adalah pekembar iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu
bersatu. Okey, jadi kalau UMNO ni telah ditubuhkan pada Mei 1946 dan pemimpinnya ialah Datuk On Jaafar dan juga Tunku Abdul Rahman. Awal tu kan yang mula-mula tubuhkan UMNO ada Datuk On Jaafar. Kemudian apabila Datuk On Jaafar keluar daripada UMNO, maka teraju kita kata UMNO ni, pengurusi UMNO ni diketuai oleh Tunku Abdul Rahman pula. Tu kita kata ada dua pemimpin ya. Dan perjuangannya adalah untuk, pertama adalah untuk menentang Melayu Union. Sebab kita tahu UMNO ditubuhkan adalah untuk menumbangkan Melayu Union. Itu adalah kita kata sebab utama kenapa UMNO pada peringkat awal tu ditubuhkan. Dan yang keduanya adalah untuk bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Kan selepas Melayu Union ditumbangkan, maka UMNO kita lihat bekerjasama dengan kaum lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, itu tentang UMNO. Kemudian kita lihat pula mengenai PKML, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okey, untuk PKML ni telah ditubuhkan pada Jun 1946. Pemimpinnya ialah Tengku Nordin dan Zakaria Gun, dan perjuangan mereka ni adalah untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang sosioekonomi, itu satu, dan yang kedua adalah untuk menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Ini yang dituntutlah oleh PKML ni ke atas British. Dan kemudiannya kita lihat pula parti yang berikutnya, iaitu Malayan Indian Congress. Malayan Indian Congress ni ataupun kita kenali dia juga sebagai MIC, ditubuhkan pada Ogos 1946 di mana pemimpinnya ialah John TV dan KL Dewasar. Ini dua orang pemimpinlah untuk MIC ini, dan perjuangan mereka adalah untuk menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu, dan yang kedua adalah untuk memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama dengan kaum lain. Sebab tu kita nampak nanti MIC pun bekerjasama dengan UMNO dan MCA. Kemudian kita lihat pula kepada Barisan Pemuda, iaitu BARIP. Okey, ini di Sabah, di mana BARIP ni telah ditubuhkan pada Disember 1946, iaitu di Jesselton dan juga Labuan. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya terdiri daripada Mandul Sharif, Imam Suhaili Yaakob dan juga Pengiran Ahmad. Dan untuk perjuangannya pula kita lihat di mana BARIP ni adalah bertujuan untuk menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik. Malah BARIP juga ingin menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Okey, jadi itu tentang BARIP. Kemudian kita lihat pula kepada Barisan Pemuda Sarawak, iaitu BPS. BPS ni telah ditubuhkan pada Jun 1947, dan siapa pemimpinnya? Terdiri daripada Abang Muhammad Kasim Taha dan juga Ahmad Zaidi Idrus. Jadi ini antara dua orang pemimpinnya, dan perjuangannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan penduduk Bumiputera ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Itu tentang BPS, iaitu Barisan Pemuda Sarawak. Dan kemudian kita tengok pula antara parti politik yang muncul pada tahun 1940-an ni, iaitu Malayan Chinese Association, iaitu MCA. MCA ni telah ditubuhkan pada Februari 1949 dan pemimpinnya ialah Tan Cheng Lock, Yong Shok Lin dan juga H.S. Lee. Dan perjuangan dia apa? Untuk memelihara kepentingan kaum Cina, itu satu, dan juga yang kedua bekerjasama menentang komunis di Tanah Melayu. Itu antaralah kita kata perjuangan di dalam MCA. Dan itu yang cikgu sebut tadi, itu adalah tentang parti-parti politik yang muncul selepas Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an. Yang akhirnya MCA lah, sebab MCA 1949. Dan kita tengok pula kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua ni, tapi pada tahun 1950-an pula.
Okay, jom kita tengok nama-nama parti politik. Jom kita tengok parti-parti politik yang muncul pada tahun 1950-an. Yang pertamanya ialah Independent of Malayan Party, iaitu kita kenali dia juga sebagai IMP, di mana IMP ni ditubuhkan pada September 1951. IMP ni pemimpinnya ialah Dato' On Jaafar dan juga Tan Cheng Lock. Dan perjuangan dia adalah untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu dan kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Di mana IMP ni membuka keahlian partinya ni kepada semua kaum tanpa mengira bangsa lah. Dan kemudian parti yang kedua ialah Parti Islam Setanah Melayu atau kita kenali dia sebagai PAS. PAS ni ditubuhkan pada November 1951. Pemimpinnya terdiri daripada Haji Ahmad Fuad Hassan dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi, dan perjuangannya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu dan penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Ini yang diperjuangkan oleh PAS, iaitu Parti Islam Setanah Melayu. Dan kemudian kita lihat pula parti yang ketiga pada tahun 1950-an ni, iaitu People Progressive Party ataupun PPP. PPP ni telah ditubuhkan pada Januari 1953. Pemimpinnya ialah Dr. S. Kanapati Pillai dan juga Dr. Seni Wasagem. Mereka ni merupakan pemimpinlah di dalam PPP, dan perjuangan mereka adalah memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum, itu satu, dan memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Kalau tengok PPP ni, dia memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum dan keadilan sosioekonomi. Dan yang terakhir sekali adalah Parti Negara. Okey, Parti Negara ni sebenarnya ditubuhkan pada Februari 1954 dan pemimpinnya terdiri daripada Dato' On Jaafar. Dan selain daripada itu terdapat juga Dato' Hamzah Abdullah, Hiah Josiang, EEC Turai Singgam dan juga P. Ramani. Dan perjuangan mereka adalah untuk menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum, dan yang keduanya adalah untuk membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu ni. Maksudnya sama macam IMP sebelum ni lah, membentuk satu parti tu dia semua kaum ada di dalam satu parti tersebut. Jadi itu mengenai Parti Negara. Okey, jom kita lihat pula kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Di sini kita akan lihat kepada 4 aspek yang bawa pada kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Yang pertamanya ialah Pakatan Putera AMCJA. Kita dah pun belajar sebenarnya tentang Putera dan AMCJA. Cuma cikgu nak ulang baliklah, di mana Putera ni ialah Pusat Tenaga Rakyat, manakala AMCJA ni merupakan All Malayan Council of Joint Action. Dan Putera dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, manakala AMCJA ni dipimpin oleh Tan Cheng Lock. Dan mereka ni bergabung pada Disember 1947. Malah Pakatan Putera dengan AMCJA ni sebenarnya menjadi perintis kepada memupuk kerjasama politik antara kaum. Dan mereka telah melahirkan Manifesto Perlembagaan Rakyat. Dan Perlembagaan Rakyat pun sebenarnya kita dah pun sentuh sebelum ni. Manifesto ni telah mencadangkan ke arah pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan juga penerimaan satu kewarganegaraan. Okey, itu yang pertama, iaitu Pakatan Putera AMCJA. Yang keduanya ialah Persidangan Kebangsaan, di mana Persidangan Kebangsaan ni telah berlangsung pada bulan Februari 1954. Dan Persidangan Kebangsaan ni telah diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang yang merupakan Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Di dalam Persidangan Kebangsaan ni, mereka membincangkan langkah untuk membentuk gabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Malah, di dalam Persidangan Kebangsaan ni telah disertai oleh IMP, Independent Malayan Party, itu MIC, iaitu Malayan Indian Congress, Persatuan Silon Malaya dan Persatuan Euro-ASEAN
Melaya. Jadi kalau kita lihat di dalam persidangan kebangsaan ni juga mereka menuntut supaya diadakan pilihan raya persekutuan. So itu yang kedua. Manakala yang ketiganya ialah konvensyen kebangsaan. Konvensyen ni telah dianjurkan oleh UMNO di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman dan MCA di bawah pimpinan Tan Cheng Loh, dan dia diadakan pada Ogos 1954. Melalui konvensyen kebangsaan ni telah dibincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan tanah Melayu. Dan konvensyen kebangsaan ni telah dihadiri oleh PAS, iaitu Parti Islam Setanah Melayu, Persetiaan Melayu Kelantan dan juga Persatuan Melayu Semenanjung. Dan melalui konvensyen kebangsaan ini telah meluluskan satu resolusi di mana mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Dan kemudiannya yang keempat dan yang terakhir, kita akan lihatlah di mana pembentukan Parti Perikatan. MIC telah menyertai UMNO dan MCA dalam membentuk Parti Perikatan pada bulan Oktober 1954. Ini telah melengkapkanlah kerjasama tiga kaum terbesar di Tanah Melayu. Malah pada peringkat awal logo Parti Perikatan ni mereka telah memilih kapal layar sebagai logonya. Kenapa dipilih kapal layar ni? Sebab dianggap yang kapal layar ni melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan. Jadi itulah ada 4 tadi, iaitu yang pertamanya ialah Pakatan Putera AMCJA, yang kedua Persidangan Kebangsaan, yang ketiga Konvensyen Kebangsaan, dan yang keempat pembentukan Parti Perikatan, di mana ini merupakan kerjasama politiklah ke arah kemerdekaan tanah air kita. Jadi daripada apa yang cikgu terangkan ni, jadi kita dah pun selesai di penghujung tajuk. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama kamu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Bersama lagi dengan cikgu dalam video-video berikutnya. So sekian, terima kasih.